Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Hai, apa khabar anda semua? Kita sedang berlangsung secara live di Facebook Nizam Malik page. Tidak ada. Hish. Okey. Alright, so petang ni kita nak borak-borak santai. Okey, sambil makan-makan petang. Okey, berapa ramai daripada anda tak ada buat apa-apa petang Sabtu ni, boleh join sesi live ni. Alright. Kita kat sini ada makan sikit. Jadi sambil kita makan, sambil tu kita borak-borak. Petang ni kita punya topik. Boleh letakkan sos. Okay, petang ni kita punya topik kita adalah berkaitan dengan forex. Tadi saya ada post pasal forex. Ramai yang like dan juga komen memberikan pandangan berkaitan dengan topik forex. Jadi kita sambil makan petang ni. Okay, petang ni kita makan pizza. Okay, kalau lapar lagi kita tambah nasi. Okay, jadi lepas tu kita sambil tu kita borak-borak pasal saham. Okay, alright. So, siapa yang bersama dengan saya ni? Kejap saya nak cerahkan sikit kamera saya ni, phone saya ni. Okay, alright. Anda bersama dengan saya Nizam Malik. Kenal ke tak kenal ni? Okay, alright. So, petang ni beza sikit. Kita buat secara santai. Okay, dan kita sambil-sambil kita makan-makan lah. Boleh so, petang-petang tak buat apa-apa So, siapa yang bersama dengan saya? Kita ada Azima Zima. Kita ada Zul Faizul, Amirul Rashid, Abdul Aziz, terbaik Tuan Nizam. Saiful Jasman, wow, geng Marvel. Okay, Izija, assalam coach. Irfan Rashid, sedap tu pizza, yes. Petang ni kita makan pizza. Anak saya nak makan pizza, jadi kita order pizza. Kita makan Domino pizza petang ni, okay, alright. Wow, ramai pula yang join live petang-petang ni. Ingatkan tak ada orang, rupanya ada orang. Okay, alright, mari sini dia. Cakap hi. Hey, saya nak pergi makan ni. Ya ke? Ya, saya suka pizza. Suka pizza? Siapa yang order pizza? Awak. Siapa yang nak sangat makan pizza? Saya. Ya. Cakap apa kat ayah? Terima kasih. Terima kasih. Cakap apa ni, hi semua. Hai, bye. Ish. Okay, alright. Siapa? Liza Wati. Ni seorang lagi nak juga. Ya. Pizza. Makan pizza. Ya. Yeah. Ni ikut je apa kakak dia buat. Ya. Okay. Okay, right. Dah cepat. Dah 100 views dah. Tiba-tiba dah 100 views. Biasa saya buat live tak ada orang tengok. Petang-petang ada pula Okay, right. Biar kotak, tak apa kotak. Orang nak tengok kotak tu kat belakang tu. Kotak apa tu Okay, right. Ahmad Amirul, assalamualaikum coach. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahmad Muhammad, sebut nama saya Ahmad. Saya dah sebut dah nama Ahmad Muhammad. Zawani Razali, selamat petang. Selamat petang. Yusfi Yusof, terbaik. Melek Leman, selamat petang coach. Muhammad Zaiful Abdullah, salam tuan. Ramai yang join petang ni. Syed Hazan Norizwan, selamat berhujung minggu tuan dengan pizza. Okay, alright. Okay, so siapa tu? Zawani Razali, saya makan nasi dagang. Petang-petang makan nasi dagang. Okay, hati-hati sikit. Hati-hati sikit Wani. Petang-petang sebenarnya tak boleh makan nasi dagang Kenapa tak boleh makan? Sebab saya tak ada nasi dagang kat sini. Sebab tu saya kata bahaya. Kalau saya ada tak apa. Ada nasi dagang, kita makan sama-sama. Alright, Muhammad Futahi, hai dia, makan minum petang ke? Yes. Makan petang-petang ni. Saya tak lunch lagi. Tak makan tengah hari lagi. Jadi petang ni kita baru nak makan. Ni dia. Kita punya santapan kita pada petang ni. Jadi kita makan sama-sama lah. Sambil kita borak-borak pasal topik kita ni. Topik panas kita petang ni. Berkaitan dengan forex. Jadi berkaitan dengan forex ni kita nak borak-borak sikit. Dan sambil tu kita makan dulu lah. Sambil baca komen anda tu. Sebelum kita start kita punya topik petang ni, kita makan dulu. Sebab ada kata, betul ke pizza ni? Takut pizza buatan je kan? Ni pizza betul. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manda, baca doa Manda. Dia baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahi ala barakatillah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Ni apa nama dia? Mozzarella cheese. Ha? Mami tak baca Ultimate Quran. Hawaiian chicken. Okay, ultimate Hawaiian chicken. Read Majusim tengah buat kajian coach. Wow, rajinnya. Huzaifah Jepa, bab makan orang Malaysia memang laju tuan. Tu dia. Kalau ajak makan memang laju. Makan secara online pun laju tu dia. Kali saya ada. Okay. Ahmad Muhammad, doakan saya berjaya saham. InsyaAllah saya doakan, okey. Amirul Rashid, Hawaiian chicken favourite saya kalau beli Domino Pizza. Wow, sama lah tu. Tapi saya sebenarnya suka beef pepperoni. Betul lah nama dia? Beef pepperoni. Sedap, saya suka tu. Kalau saya suka cheese. Cheese Read Majusim, saya pun belum lunch lagi. Pizza apa tu sedapnya? Sedapnya pizza Akilatul Afifah. Ambil yang mandan dulu. Ni apa? Ni cheese. Cheese. Okay nak. Okay, cakap apa? Terima kasih. Okay, bye. Bye. Okay, alright. So, anda bantu saya klik button share dulu. Saya nak ramai-ramai petang ni join saya live. Kita nak bincang topik panas. Topik forex. Saya jarang buka cerita topik forex ni. Tapi petang ni kita nak borak-borak topik forex sikit. Alright, dan saya nak anda berinteraksi dengan saya. Sebab sambil saya cakap ni, susah nak cakap. Jadi sambil makan susah nak cakap. Jadi saya nak anda yang bercakap dekat ruang komen. Saya nak baca komen anda. Okay? Dah klik button share ke belum? Ahmad Sufian, haram terus. Haram terus Muhammad Zaiful Abdullah, kat TikTok pun panas pasal halal haram forex coach. Itulah petang ni kita nak bincang. Jadi saya memerlukan anda untuk share anda punya pandangan. Ada yang tulis ni, Alif Kasim, forex harus. Macam mana ni, ada haram harus ni macam mana? Okay. Nur Muhammad, nak tengok tuan makan pizza. Keringinlah nak makan pizza. Makan pizza ramai-ramai, okay? Jom. Jangan risau, pizza halal ya. Hafifi, pizza perisa forex Hawaii ke tu? Sahaza Norizwan, okey, pengalaman saya trade forex selama 6 tahun. Wah, ni pengalaman ni yang kita nak dengar ni. Alah, kenapa saya tak nak klik see more? Apa tu? Banyak juga indikator yang saya belajar, antaranya Bollinger Band, Moving Average, RSI, Stochastic Slow. Okey. Zawani Razali, beef pepperoni, aloha chicken dengan Hawaiian chicken favourite saya. With extra cheese and extra sauce. Alien Aminin, Ustaz Alien Aminin, baik-baik kenyang jadi lapar pula. Tengok coach ngap-ngap. Mari kita makan sama-sama petang-petang. Memang sengaja nak ajak makan. Kan? Asyik buat live, asyik duk bercakap je depan kamera je kan. Asyik tengok muka saya je. Sekarang kita makan sama-sama. Yang lapar, bertambah lapar, siapa yang dah kenyang pun jadi lapar juga. Mari kita makan sama-sama. Tak. Tekan. Tak. Okay, sajalah petang-petang santai-santai ya. Kita tak serius sangat petang-petang. Sambil-sambil makan, sambil-sambil borak. Boleh ke boleh? Okey. Aryan Mikael, forex trading tuan. Jangan topik forex je. Betul, online forex trading ya. Dah jelas forex haram tuan. Okey, forex haram. Isu lama naik balik. Forex ni trade kata halal, yang tak trade kata haram. Muhammad Hairuddin, fatwa mana yang kata forex harus? Azan Tak. Belum lagi. Okey, Farid Ghazali. Pakat dok pegang Ustaz Dusuki punya pendapat. Dia je kata harus, yang lain majoriti kata haram. Semua tolak tepi. Nak juga dengar hak seorang tu. Ha. Saya baca komen bukan saya kata ni anda yang komen
Muhammad Hafizul. Forex haram sebab trade berdasarkan nilai mata wang, bukan aset. Okay. Isu panas ni coach. Okay, saya baca anda punya komen sebab apa tau? Saya nak anda komen sebab saya ni tak pernah trade forex. Sejak saya mengenali dunia saham pada tahun 2014 sampai sekarang, saya tak pernah trade forex, saya tak pernah buka akaun forex dan saya memang tak reti forex. Jadi kalau orang tanya saya pasal forex, saya memang tak tahu nak jawab sebab saya memang bukan ahli dalam forex. Saya punya fokus adalah pelaburan saham. Jadi tapi dalam ramai-ramai student saya yang belajar saham dengan saya, ada yang pernah trade forex. Contoh macam Tuan Syed Hazan Rizwan dah 6 tahun pengalaman trade forex kan. Dan ada juga saya percaya di kalangan anda ni ramai juga yang pernah ada pengalaman dalam forex. Jadi apa kata anda share pengalaman anda, saya nak anda tuliskan pendapat anda. Jadi kita baca sama-sama so that kita dapat sedikit ilmu lah daripada orang yang memang trade forex ke ataupun ada pengalaman dalam forex. Jadi sama-sama kita bincang petang ni So jangan risau, saya bukan nak kata forex haram ke halal ke sebab saya pun tak tahu. Lagi. Okay, masih. Okay. Okay. Azad Sayuti, haram kalau main forex, trade forex harus. Macam mana tu main forex dengan trade forex, apa beza? Huzaifah Jepa, apa view cantik, lepas ni buat live malam-malam sembang saham sambil makan coach. Haha. Okey, nanti kita tiap-tiap malam kita makan sambil makan. Esok makan sate pula. Esok sate Kalau setiap kali live tengok saya makan je, tiba-tiba saya dah jadi besar nanti. Okay, alright. Farid Ghazali, sebelum cerita bab forex, siapa yang duk hisap rokok tu pun haram ya. Jangan kata forex je. Nasib baik saya tak hisap rokok Okay, right. Syed Hazan Rizwan, tapi bila mufti keluarkan fatwa haram, memang terus saya tarik handbrake coach. Walaupun ada ustaz kata harus, elok tinggalkan terus was-was dan syubhah. Sekarang alhamdulillah full saham, indikator pun sama. Alright, bagus. Dia slow sikit dia tengah live ni. Biasalah anak-anak saya kalau tengok TV dia kuat. Alright, Zuha Ina, nanti buka puasa nak beli pizza jugalah. Alamak. Okay, minta maaf ya siapa yang tengah puasa. Hari ni saya tak puasa. Hari ni hari Sabtu. Biasa wife saya kat rumah, jadi saya tak puasa lah. Sama-sama kita makan. Okay, spend masa dengan family. Macam tu lah. Muhammad Hafiz 2, negara jiran ada ustaz popular kata harus. Rid Majusim, wow air sedap. Muhammad Zaki, Abu Rifki, Bohari, Wak Pandi, Hazmi Rodzi, Nur Muhammad. Terima kasih yang join saya live. Anda sedang menonton saya secara live bukan rakaman ke, recording ke apa ke. Dengan live. Okay. Alright. Iza Ezija, pernah dengar pengalaman member trade forex, nangis hujung bucu, terus fobia dengan saham. Alright. Shikin Rashid, saya ada buku belajar trade forex, pernah try trade sekali tapi tak minat lah. Saya prefer bursa, lagipun fatwa kebangsaan dah kata haram. Betul tu. Okay. Alright. So, baru-baru ni saya ada tengok lah a few video dekat TikTok, dekat YouTube, orang bincang-bincang lah pasal forex kan. So ada yang cakap forex tu harus, ada orang cakap forex tu haram, completely haram, dan mereka ni mengeluarkan hujah-hujah dan juga dalil-dalil dan juga sumber rujukan masing-masing. Okay, alright. Jadi tapi kan ada beberapa perkara yang saya rasa macam questionable dalam setiap argument ataupun hujah lah setiap orang yang kata forex ni haram, dan juga ada yang kata forex ni boleh, harus pun ada juga kita boleh argue dekat situ lah. Okay, so contoh macam forex, salah satu syaratnya kalau kita buat transaksi tu dia kena buat spot transaction. Maksudnya kalau kita beli, kita akan dapat terus. Jadi ada orang kata yang
dalam forex ni tak ada spot transaction. Maksudnya tidak berlaku secara direct ataupun on the spot. So dia macam ada delay. Saya pun tak pasti betul ke dekat dalam forex trading ni dia ada delay benda macam tu. Cuba komen sikit orang yang biasa trade forex ni. Betul ke dalam platform forex tu bila kita trade je dia punya pemilikan tu jadi lambat, delay, ada delay dalam kita punya ni. Suara tiba-tiba suara TNM jadi besar. Besar macam mana tu? Semua okey ke suara saya? Ada orang lock pizza. Ha? Ada orang lock pizza. Lock pizza macam mana? Kan selalu orang lock barang-barang kat belakang. Lock pizza, nak beli pizza. Okey, screenshot. Siapa nak beli pizza, screenshot. Wow, kita dah ada 146 viewers Jarang saya punya live ada 146 viewers. Sekali petang-petang sambil makan-makan, ramai pula yang menonton. Dah habis makan ke? Dah satu dah pizza yang cheese. Habis? Ya, bismillah. Mana-mana dah makan cepat je. Tak nak. Okey, Ahmad Zaidi Osman, tak adalah delay. Okey, right. Azizi Tahir, satu lagi platform tu sendiri. Nanti kita cerita pasal platform saya nak sebenarnya kalau boleh orang yang trade forex tu datang berikan pendapat. Sebab kalau orang yang tak trade forex macam saya bagi pendapat mungkin tak betul, mungkin tak tepat. Okey, mungkin tak jelas lah. Okey, kita tak tahu kan. Jadi lebih baik orang yang betul-betul buat trade forex ni dia boleh cakap. Okey, alright. Nazrin Nizam, aku trade bodoh-bodoh je. Read maju sim. Timing cantik tu coach. Tu yang view ramai macam timing EP. Okay, alright. So, betul ke trader forex semua? Cuba trader forex komen sikit. Betul ke dalam platform bila kita beli tu ada delay? Macam dalam saham, kalau kita beli, kita queue, dia all match. Bila all match tu, kita terus dapat pegangan saham tu. Okay, dan tak ada delay lah. Of course, dia secara online. Kalau kita queue, tengah queue tu, belum berjaya beli, dia tak kira match lagi, jadi tak berlaku transaksi lagi. Tapi once dia berlaku transaksi, dia terus match, terus on the spot. Macam mana dengan forex? Adakah forex dia ada delay? Cuba, okay, point yang pertama yang kita nak discuss petang ni adalah adakah forex ada delay ataupun tidak? Cepat, siapa yang trade forex, cuba komen. Okay, Nazrin Nizam cakap delay sikit je. Kenapa ada delay Dia tak boleh buat on the spot je. Dia delay sebab apa Delay sebab internet slow ke macam mana? Cuba komen sikit. Selamat petang, selamat makan petang Tuan Nizam. Okay, alright. Izzah Ejejan, no comment. Muhammad Ridwan kata tak ada delay. Okay, alright. Muhammad Ridwan trade forex okay, alright. Tak apa, jangan risau. Anda trade forex ke tak? Trade forex ke tak apa, jangan risau. Saya ada ramai kawan trade forex. Saya ada kawan, salah seorangnya Datuk Jamil Baharum, kawan saya juga. Diorang pun trading forex juga. Jadi kawan-kawan saya semua tu. Jadi kita bukan nak kata orang haram ke halal. Kita pun tak berapa pandai sangat. Jadi kita bincang-bincang lah. Bincang-bincang santai. Kalau bincang petang-petang sambil makan pun bukannya bagi kesan apa-apa kepada negara kan. Jadi that's why kita borak-borak santai antara kita. Okay, lagipun kita bukan boleh jumpa. Kita bukan boleh lepak kedai mamak. Kita lepak dekat live lah macam ni kan. Jadi sambil-sambil tu kita boleh borak topik-topik hangat terkini. Nak cerita pasal Caprice dengan Ustaz Abid Liu, tak reti nak cerita. Tak tahu apa cerita. Alright, Wan Solihin. Kalau forex ada buy limit, setahu saya kita boleh pin sesuatu harga macam beli saham juga. Okay, alright. Nazrin Nizam, tapi rasa maybe internet kot. Azizi Tahir, ambil untung atas wang tu jadi riba. 10 AST tak ada delay pun. Yang cakap delay ni trade forex juga ke? Betul tu. Siapa yang cakap delay tu, dia orang dah trade forex ke? Dia orang tahu ke platform? Betul tak? Muhammad Daus, share lah kat grup forex. Lah, tengok dia orang komen macam mana. Saya pun tak tahulah grup forex tu mana satu kan.
Yo, lepak kedai mamak. Betul tu dia sebenarnya macam ni. Nanti kalau ada siapa-siapa trader forex, mungkin saya nak invite untuk live dengan saya. Sebab saya nak tanya sendiri. Direct tanya. Pasal platform forex ni lah. Sebab saya memang tak trade forex, jadi saya tak tahu sangat lah. Orang tanya saya, memang saya tak tahu kan. Jadi itu masalahnya. Okay. So tadi saya dapat jawapan. Ada yang kata tak ada delay, ada yang delay sikit kata mungkin sebab internet. Alright, jadi so tapi apa masalahnya kalau ada delay? Apa masalah kalau ada delay? Okay. Kenapa tak ada delay Komen lah sikit. Komen sikit apa pandangan anda kan. Alright, lepas tu ada juga yang bagi hujah. Dia kata kalau ada delay, kenapa bank-bank macam bank Islam ke, Maybank Islamic ke, diorang pun ada trade forex juga, okay, dan ada delay juga. Tapi patuh syariah boleh buat. Boleh buat. So disebabkan diorang ni bank besar, diorang transaksi mereka ratus juta ringgit Malaysia ataupun bilion, boleh ada delay. Tapi kalau retail trader macam kita, orang biasa, tak boleh ada delay. Kenapa macam tu tu saya kadang-kadang tertanya-tanya juga. Muhammad Daus, bank-bank pun ada bunga. Hahaha, apa cerita? Okay, disclaimer saya tak sebelah siapa-siapa, tapi kita nak discuss petang ni. Nak mencari kebenaran lah kita. Ibarat kata. Dia buat apa? Nak cuba. Apa tu? Air soda dengan whipped cream. Nak rasa sedap. Mungkin dia nak rasa dia live semua. Rasa je lah air tu. Dia guys. Sedap tak? Tak. Okay? Dia yang buat ke? Soalnya daripada air tu kakak dengan mama buat. Ya, pandai lah dia. Muhammad Hafiz 2 nak tanya, contoh ada orang bagi saya modal, dia suruh saya trade. Lepas tu dia nak untung sahaja, haram atau halal? Entahlah Kenapa tanya saya? Azizi Tahir, yang tu ada standar aset Tuan Nizam. Okay. Alright. Nodi Arpa, rasanya setiap broker lain-lain spread. Macam Okta FX, ICM, Bolt Prime. Okay, Azizai tak sama dengan retail trader. Okay, right. So, kalau kita boleh samakan, boleh tak? Boleh tak kita samakan? Boleh tak kita sandarkan dengan aset? Boleh tak? Zulhilmi Roslan, Forex haram coach. Muhammad Daus, bank-bank pun trade Forex. Harus. Gitu. Alright, Safri Abdullah, pada saya Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar adalah pakar dalam bidang ni untuk dijadikan rujukan. Boleh rujuk pendapat beliau. Okay, alright. Iswan Isa, Forex tak ada delay, ada swap bunga. Okay. Saya nak baca anda punya komen ni. Azizi Tahir, untuk Islamic punya ada underlying asset. Nazrin Nizam, jet penuh live macam Caprice malam. Apa tu? Beza dengan retail trader. So memanglah beza, tapi kita boleh samakan tak? Boleh tak kita samakan? Untuk retail trader dengan banker pakai platform sama, boleh tak? Okay. Kalau nak untung saja jadi haram. Habis tu kalau rugi saja jadi harus ke? Okay, Muhammad Zakwan, kena tanya Tuan Jamil untuk explain. Nantilah saya contact lah Datuk Jamil Baharum kita boleh tak dia appear dalam live saya, kita tanya dia pendapat dia pasal forex kan. Sebab mungkin dia ada pendapat dia jugalah. Tapi saya pernah juga contact Datuk Jamil Baharum ni. Dulu kalau kita contact, sebab dia memang kawan saya, selalu dia reply. Tapi sekarang dia mungkin dah sibuk kot. Dia dah jadi selebriti sekarang kan. Jadi dia dah saya message dia tak reply lah. Dia blue tick je. Wife saya kalau mesej tak reply, blue tick dia marah. Dia marah saya. Okay, Nur Hakim, Nordin, apa yang saya tahu, forex mata wang haram sebab bukan stock market. Tapi kalau trade oil dan gold tu stock market. Dan ada broker yang ambil riba dan ada broker yang tak ambil riba. Macam Okta FX ada riba, yang lain-lain ada yang tak.
dan ada yang tak ada. Kena study pasal broker juga. Okey. Muhammad Ifandi, modal dalam USD, macam mana boleh buy dan sell pada masa yang sama? Ada leverage juga dalam forex. Buy dan sell pada masa yang sama, modal dalam USD, apa salahnya? Alright. Okay, Syed Hazan Rizwan. Okay, dia tak ada mesh coach. Dia boleh terus on position atau set sell, limit, buy limit, sell stop, buy stop. Contoh harga pair currency tu 45.07, kita nak masuk 45.10. So set sell limit harga 45 sen, okay, dengan harapan hit harga tu dan terus terjun, maka profit. Kalau buy limit vice versa saja. Tunggu harga di bawah, market hit terus naik ke atas dan profit. So market dua hala, buy harga naik kira profit, sell harga turun kita profit. Tapi kalau vice versa jadi loss. Sama macam FCPO lah kot FCPO, Future Crude Palm Oil. Wan Solihin, ini atas broker, kalau Okta tak ada. Okay, alright. Muhammad Zaiful Abdullah, kalau jemput trader forex coach, jemput sekali ustaz-ustaz. Maybe ada hujah dari segi perundangan Islam tentang urus niaga pelaburan saham. Okay, boleh. 10XLT, tak semua broker ada swap. Kalau ada broker yang tak ada swap, yang tak ada delay, boleh tak? Boleh tak? Dikira okey ke tak? So, soalannya adalah, adakah forex tu haram ataupun broker yang menjalankan transaksi forex tu yang tak buat secara patuh syariah? Itu persoalan dia. Kalau broker yang bermasalah dan forex tu sebenarnya harus, dan kita tak boleh cakap forex tu haram. Tapi pengendalian daripada broker tu yang tidak patuh syariah. Jadi kalau kita ubah menjadi patuh syariah, maka dia dikira patuh syariah. Boleh tak jadi macam tu? Itu persoalan, bukan saya kata, saya tanya persoalan. Okay, Safri Allah, ada dalam majalah labu menurut beliau forex adalah haram. Kat YouTube majalah labu ada video. Okay, Rid Majusim, Ustaz Zaharuddin, Ustaz pakar financial. Okay, Azizi Tahir, broker-broker ni dia tak ada pun own mata wang tu. Okay, right. So kalau broker-broker dia tak own mata wang tu, kalau ada broker yang own mata wang tu, boleh tak? Boleh tak? Itu persoalannya. Okay, right. Azizi Tahir, spekulasi atas nilai harga sahaja. Okay, right. Harry Extorex, tanya orang main forex, mestilah dia cakap forex tu harus halal. Okay, right. Tak apalah, kita tanya pendapat kan. Pendapat, dan kita tengoklah sama ada pendapat tu okey ke tak. Okay, boleh kita bahaskan ke macam mana kan. Dah habis dah pizza? Ada pizza lagi? Ada lagi. Mari kita makan lagi. Last. Tapi dah siap. Tak apa. Okay, last pizza. Nak chili sauce lagi? Okay, alright. Nur Hakim Nordin, Datuk Jamil Baharum pun biasa bursa juga, tak silap saya. Dia pun trade oil dan gold. Yes, betul tu. Okay, alright. Thank you. Chili flakes apa? Cuba letakkan. Boleh sambil-sambil makan kita borak-borak. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya dalam live petang ni. Kalau anda suka kita live sambil makan-makan, nampak santai sikit, dan kita buat lagi banyak live sambil makan mungkin kita makan durian ke, kita makan sate ke apa ke. Okay, alright. Habislah diet saya Okay, alright. Okay, siapa tu? Dalam tuan. Dalam ke salam? Pendapat tuan sendiri pasal forex, tak semua sama, cuma leverage je yang berbeza. Tapi apa beza forex dengan option global? Lagilah saya tak tahu. Okay, lagilah saya tak tahu. Okay. Tapi kan ada orang cakap forex ni haram sebab dia ada leverage. Leverage ni maksudnya kita ada RM100 tetapi kita boleh trade sampai RM1000. So datang dari mana RM900 lagi kan. Tapi sebenarnya saya rasa dalam bursa Malaysia, dalam broker saham dekat bursa Malaysia pun ada leverage juga. Okay, kita boleh beli saham menggunakan leverage. Maksudnya kita ada modal katakan RM1000, kita boleh trade sampai RM3000. Okay, dan sekiranya ada kenaikan dalam tempoh T2, kita akan ada keuntungan yang lebih banyak lah. Okay, dan kalau loss tu pun lebih banyak lagi. Okay, saya rasa leverage dalam saham pun ada. Sama ada kita nak pakai ataupun tidak je leverage tu. Okay, right. So saya rasa leverage bukan satu point yang menyebabkan forex tu haram.
Apa pandangan anda? Okay, Iswan Isa, betul FCPO buy and sell boleh juga buat profit. Okay, alright. Azizi Tahir, betul. Okay, Nur Hakim Nordin, forex harus, tapi pengendalian broker yang buat haram sebab ada swap. Jadi forex tu harus, tapi broker tu yang ada buat pengendalian secara tidak patuh syariah. Jadi kalau kita ada broker yang committed untuk membuat transaksi ataupun muamalat secara patuh syariah, adakah dia patuh syariah? Adakah dia boleh jadi patuh syariah? Okay, alright. Sebab apa saya nak share dengan anda perkara macam ni? Sebab based on apa yang saya belajar jugalah. Contoh macam insurance. Insurance adalah satu perkara yang dia ada banyak elemen yang tidak patuh syariah, macam dia ada unsur riba, ada unsur maisir, dia ada unsur gharar. Okay, ada dalam insurance. Jadi insurance ni tidak patuh syariah. Tetapi apabila ada takaful, maka dia jadi patuh syariah. Okay, sebab dia punya akad dia, tabaruk dia. Okay, so semua tu adalah berlandaskan hukum patuh syariah, hukum yang patuh syariah. Jadi adakah forex pun macam tu juga? Sebenarnya forex ni harus, tetapi dia perlu mematuhi beberapa kriteria yang membolehkan dia jadi patuh syariah dan membolehkan kita masuk ke dalam forex. Adakah macam tu? So itu benda-benda yang saya sebenarnya mungkin belum dapat jawapan dia, tetapi saya prefer untuk mendengar dululah pendapat daripada orang yang memang buat forex dan orang yang sebenarnya anti forex jugalah, anti forex ataupun tak bersetuju dengan forex. Okay, alright. Iswan Isa, ada broker seperti XM yang offer untuk pelabur Muslim untuk pilih tiada swap. So kalau macam tu boleh tak? Boleh dikirakan forex tu patuh syariah ke tak? Okay, Syed Hazan Norizwan, ada setengah broker masa kita buka account tu ada option untuk tick Islamic account, syariah account. So sebab itulah mereka kata harus. Wallahu alam. Betul tu. Okay, alright. Gaban Saifullah, ni dia. Gaban Saifullah kalau dah masuk memang kita kena berikan tumpuan ya. Pandangan dia tu keras. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yang halal perniagaan dalam bab muamalat perniagaan kena jelas. Sila rujuk Matail Badrain, kitab fiqah. Tak payah pening-pening dah. Tak payah pening-pening gitu. Kak D, forex ni pertukaran mata wang kan tuan? Betul. Forex tu adalah foreign exchange. Pertukaran nilai mata wang. Okay, alright. Okay, Muhammad Hazizul Harisa, kalau ikut Ustaz Zaharuddin kata trade haram sebab trade atas nilai harga mata wang sahaja, bukan dalam bentuk aset. Bukan sebab broker dah ni. Barang yang kita beli tu pun nilai atas angin je. Okay, alright. Samalah juga dulu ada je ustaz yang kata cryptocurrency tu haram. Okay, berkeras cakap haram. Tapi bila dah regulate under Malaysia jadi harus pula. Jadi patuh syariah pula. Ke adakah sebab dia tak regulate dia jadi tak patuh syariah, bila regulate dia jadi patuh syariah? Adakah macam tu? Kan? Sebab saya ada tengok ada orang hujah dia kata dalam broker, syarikat broker untuk forex ni, dia tidak ada panel syariah, tak ada syariah advisory. Sebab tu dia tidak patuh syariah. Okay, so sekiranya broker tu dia ada panel syariah, dia lantik panel syariah, adakah dia boleh jadi patuh syariah? Tu persoalan dia. Ataupun macam mana? Okay. Amir Sky Shop, beli Pizza Hut ke Domino? Petang ni kita makan Domino. Domino Pizza. Alamak, Nafis sambung masuk. Alright, Ben Tash, Ustaz dah jelas cakap haram forex ni berlandaskan tafsir Quran dan etc. Kita refer sahaja pada yang pakar Quran. Dah memandai, tak perlu refer pakar forex. Oh gitu, right. Okay, Muhammad Effendi, perdengarkan. Alamak, panjangnya komen. Habis, penuh ni. Dah jadi artikel lah kat sini, komen ni. Okay, alright. Saya tak ada nak baca panjang sangat.
Okay, alright. Nodi Arpa. Forex haram sebab dalam Islam mata wang bukan komoditi. Okay, so kalau gitu cryptocurrency boleh Cryptocurrency digital, mata wang digital boleh. Sebab cryptocurrency pun kira mata wang tak. Muhammad Haris, akaun Islamic Forex tak ada swap. Azri Tahir, betul, dalam saham pun margin. Tapi ada dua jenis kontrak, konvensional dan Islamic. Betul lah tu. Kalau Forex dia konvensional, kalau dia ada Islamic boleh tak? Sama macam saham. Jadikan sama macam saham, boleh tak? Jadi yang haram tu bukan Forex. Yang haram tu ataupun tak patuh syariah tu sebab pengendalian oleh broker. Kalau ada broker yang boleh mengendalikan secara patuh syariah, adakah dia boleh jadi patuh syariah? Itu persoalannya. Zaki Al-Yahya, yang saya faham kalau kena cukai jadi halal. Kita mintalah kerajaan kenakan cukai pada trader forex, nanti jadilah halal. Oh, sebab kena forex jadi halal Khairul Amir, forex bukan ada pemilikan mutlak, itu yang haram. Kalau dia jadi pemilikan mutlak boleh tak? Kalau dia ada pemilikan mutlak. Okay, terima kasih kepada anda yang join sesi live pada petang ni. Saja kita borak-borak santai. Jangan marah-marah. Jangan stres sangat sebab kita nak borak pasal topik terkini lah. Okay, topik terkini adalah berkaitan dengan forex. Sekarang ni hot sikit dekat TikTok, dekat Instagram. Orang berbalas-balas. Dekat YouTube pun ada. Jadi kita borak-borak lah, borak santai. Kita borak-borak pun bukan kita nak trade forex pun. Kita just nak borak-borak je. Betul tak? Wan Fikri, betul juga, arak pun boleh dijual secara sah. Kristia Techi, okay, forex harus. Forex online trading haram. Kenapa online trading haram? Okay, kalau dia mematuhi syarat-syarat patuh syariah, dia boleh jadi patuh syariah tak? Kalau boleh, maksudnya forex online trading tu tak haram. Tetapi platform ataupun cara pengendalian dia tu yang haram ataupun tak patuh syariah. Saya cuma melontarkan persoalan. Nur Hisham, ya betul coach. Saya dulu ejen takaful. Mat Aus, kalau forex kena cukai dengan Malaysia automatik halal tuan. Gitu dia, okey. Lepas tu lagi satu, forex ni kan dia foreign exchange, dia kan international punya transaction kan. So kalaulah kita duduk kat Malaysia kira haram. Kalau kita duduk dekat luar negara yang tak ada fatwa mengatakan haram, adakah kita tidak kira patuh syariah ke macam mana? Sebab kita duduk kat Malaysia dia jadi haram ke macam mana? Azizi Tahi, crypto underlying asset. Mat Aus, sama macam Bitcoin dulu haram tuan. Bila broker luno dah dikena cukai terus jadi patuh syariah. Tu dia. Okay, alright. Okay, sesetengah trader yang mungkin kurang profit melalui trading, diorang boleh buat duit dengan menjadi introducer broker, IB. Setiap bukaan lot position ada commission. Contoh setiap 1 USD lot, orang bawah IB dapat 7 USD. So lagi ramai student buka melalui link diorang, seorang IB ni untung commission IB tu tak kira loss atau profit, commission tetap ada. Sebab commission tu dari bukaan position sahaja, bukan untung atau rugi. Salah satu cabang buat duit dengan forex. Ya, betul tu. So itulah broker, syarikat broker. Syarikat broker memang dapat keuntungan daripada trade kita, walaupun kita tak untung, kita rugi ke, syarikat broker tetap dapat keuntungan. Dan sekarang ni dekat Malaysia ada marketing representative yang boleh dia park under syarikat broker dan boleh dapat juga commission daripada trade saham yang dilakukan oleh orang yang buka akaun CDS under mereka. So sama je sebenarnya, IB ni dengan marketing representative sama je. Alright, Nur Hisham Abdul Rahim, kita dah ada Ulil Amri coach. Itu bidang dia, kita orang kejuruteraan and follow je. Lagilah bila ada was-was.
Latifah Faiza, sedapnya pizza. Madmin, sedap coach makan. Okay, nanti insyaAllah habis PKP nanti kita boleh makan sama-sama. Nanti kita buat event, nanti kita boleh makan sama-sama, okay? Ada tak siapa-siapa nak makan lunch dengan saya? Nak makan petang high tea dengan saya? Nanti kita plan ya, lepas habis PKP. Sekarang ni dah ramai orang dapat vaksin, okay, first dose. Nanti dah second dose, InsyaAllah kita akan dapat melawan COVID-19 ni. Okay, dan satu lagi, saya ada tonton video Yusof Azmi. Dia kata sebenarnya PKP ni ataupun lockdown ni tidak akan dapat membunuh COVID-19. COVID-19 tu tetap ada. Jadi tak guna kita buat PKP. Yang penting kita setiap rakyat Malaysia ni ada protection towards COVID-19. Sebab tu vaksin tu salah satu ikhtiar kita untuk melawan COVID-19. Jadi saya setujulah dengan pandangan tu. Sebab kalau kita duduk kat rumah, bisnes tak boleh jalan, orang tak boleh pergi kerja, okay, nanti bukan sahaja orang meninggal dunia sebab COVID, tapi meninggal dunia sebab tak boleh nak makan, tak boleh nak hidup. Itu masalahnya. Pijak Izja, selalu kalau coach dah makan petang, dinner makan lagi ke atau diet? Tengoklah. Tengok. Kalau makan petang, malam kadang-kadang makan juga. Suka hati. Kalau wife saya dah tidur, saya tak makan lah. Ada orang sediakan makan. Kripto awalnya dinilai sebagai mata wang tetapi sudah diiktiraf sebagai digital asset. Sebab tu dia jadi harus, kalau tak dia kena ikut hukum barang ribawi seperti forex. Syamsul Amri, Assalamualaikum Coach Nizam. Salam dari Australia. Setakat yang tahu forex yang harus cuma forex exchange saja. Salam daripada Australia. Apa khabar Syamsul Amri di Australia? Sihat ke kat sana? Macam mana situasi PKP di sana? Adakah PKP di Australia? Dengar kata Australia tak payah pakai mask pun, betul ke? Faiz Aziz, forex rajin MC. Andi Anjiriati, apa beza forex dengan money exchange? Sama juga. Okay, right. Sekarang semua kan zaman online kan. Jadi tukar duit dekat money changer boleh, tapi dekat online tak boleh. Nur Hisham Abdul Rahim, yang penting majlis fatwa menyatakan apa? Jika diputuskan haram, selesai jawapan. Takut kat sana mulut dah tak boleh jawab. Tak apalah, kita discuss je. Bukannya kita nak menentukan hukum pun. Okay. Bukan kita mencabar hukum pun. Kita just bincang-bincang, borak-borak santai kan. Okay, boleh tak? Jangan ambil serius sangat kan. Best life sambil makan. Masalahnya macam lapar pula tengok pizza tu adoi. Azmin Hussein, baju Tuan Nizam sama dengan saya. Okay, Wakanda Apa ni? King of Wakanda, Marvel. Muhammad Nabil, forex ada jual beli barang, jadi dia haramkan. Kalau saham ada kilang and ada barang untuk dijual jadinya halal. Betul ke coach? Tak tahulah betul kot. Tapi nanti kalau katakan orang cakap forex ni haram sebab dia tak ada aset, dia tak ada dia tak ada barang, sebab tu dia jadi haram. Habis tu nanti kalau kerajaan dah regulate forex, okay, dan dia jadi harus, dan macam mana kita cakap tak ada jual beli barang tu dikira haram ke tak? Tapi kalau government dah regulate dikira jadi harus pula. Macam mana tu? Alright. Muhammad Nur, nak pizza satu tuan, lapar pula petang-petang ni. Jom makan-makan. Amdi, difatwakan haram sebab masalah kemaslahatan ummah. Takut ramai yang MC. Alah, dalam saham pun ramai yang rugi. Okay, bukan rugi ni part of the game. Rugi ni kat mana-mana ada rugi. Orang buat bisnes rugi. Orang melabur saham rugi. Orang trade FCPO rugi. Jadi kalau katakan nak elakkan kita haramkan forex sebab takut ramai orang rugi, tu tak benar sebenarnya. Okay, tak benar. Okay, samalah juga macam kereta ni, tiap-tiap hari orang ada accident. Tapi adakah kita nak menghalang orang untuk memandu kereta? Sebab ada orang accident tiap-tiap hari, jadi kita haramkan kereta, tak boleh bawa kereta. Mana boleh macam tu. So dia bukan sebab orang lain MC kita kena haramkan forex. Tak boleh macam tu kan, betul tak?
Apa pandangan anda? Saja je melontarkan. Melontarkan soalan. Benda hukum rujuk pakar fiqh dan muamalat. Kita kalau sakit jantung jangan jumpa pakar bedah enjin kereta, so pergi rujuk pakar seperti Dr. Daud Bakar, Ustaz Lariba or Dr. Zaharuddin. Okey, Ustaz Zaharuddin kata forex exchange yang harus tukar duit on the spot dapat. Macam kita nak travel overseas, maka kita tukar duit terus dapat. Yang dia maksudkan haram forex exchange trading guna platform online tu. Habis tu kalau forex exchange trading tu dia tak online tetapi dia ada kat luar, boleh kita buat lah macam tu. Semua orang kena duduk datang kat satu tempat. Boleh tak buat itu? Osman Mat, pernah dengar yang pakai FCFD semua haram termasuk trade oil brand WTI. Ijaz Aizaja, telan air liur ni je ni, Wani. Okay, alright. Ramai yang komen. Terima kasih kepada anda yang join sesi live petang ni. Alright, Muhammad Ibrahim Rahmat. Forex ni urus niaga tukar duit secara online. Umpama tukar duit dekat exchanger, cuma tukar method je. Mana ada beli duit USD, Euro. Dalam akaun forex pun tiada akaun khusus bagi mata wang tersebut. Okay, alright. Siti Safra, coach buat kami terliur ni. Ya ke? Khairul Amir Jamri, satu dunia forex haram. Contohnya Brunei dibolehkan kerana tak rujuk panel syariah seperti di JAKIM Malaysia. Okay, alright. Mat Aus, tuan dah vaksin belum? Saya dah vaksin. Vaksin dos pertama. Vaksin kedua lagi seminggu, 2 minggu lagi kot. Amdi, ya betul. Tak payah PKP. Full vaksin je kat Malaysia, rakyat. First time tengok coach makan. First time tengok saya makan. Sebelum ni saya tak pernah makan. Alright, Azmin Hussein. Tapi masalahnya geng anti-vaksin tak fikir macam tu tuan. Tak apalah yang pasal vaksin ni kan. Nak cerita sikit pasal vaksin. Orang yang tak nak vaksin biarlah diorang. Jadi kita ni ramai lagi orang yang nak vaksin tapi tak dapat vaksin. Baik kita fokus pada orang yang nak vaksin. Okay, yang tak nak vaksin tu biarlah diorang. Nanti kalau diorang terkena COVID nanti diorang tahulah keperluan vaksin. Jadi tak payah nak kita risaukan yang tak nak vaksin. Okay, kita fokus kepada orang yang nak vaksin dulu. Siapkan, settlekan semua orang yang nak vaksin. Okay, lepas tu kalau ada lebihan baru kita push kepada orang yang tak nak vaksin. Okay, pada pandangan saya lah. Pada pandangan saya yang tak seberapa. Okay. Arwana SDI, jom buka daun ketupat. Alright, Winnie Aliap, coach datanglah Kedah, saya belanja, bawa tim saham Masri, insyaAllah. Okay, nanti kita lepas habis PKP ni, saya plan nak travel. Okay, kita nak pergi Melaka, kita nak pergi Kedah juga. Okay, Kedah, Penang, Langkawi, kita nak pergi. Alright, dan kita nak pergi travel luar negara juga. Kita nak pergi London, kita nak pergi Dubai, kita nak pergi Jepun. Alright, kita nak pergi Indonesia, kita nak jalan-jalan. Okay, so sekarang ni waktu kita kumpul duit, kita buat duit banyak-banyak dalam stock trading dan juga kita simpan duit. Alright, nanti bila habis PKP kita dah boleh travel dan kita travel sama-sama. Siapa nak travel? Okay, alright. So pastikan anda buat persediaan ya. Alright, Samsul Amri, Waalaikumsalam Tuan Nizam. Kes dah mula naik balik. Yang lockdown cuma Sydney sahaja. Okay, alright. Semoga selamat ya di mana sahaja anda berada. Terima kasih menonton dari Australia. Okay, Hadibah Muhammad Said komen WTI coach. Sama ke dengan forex? Tak tahu saya. Okay, Amdi, kat Arab Lex je forex ni. Okay, alright. Dia sebenarnya orang yang pro forex dengan orang yang anti forex ni kena duduk semeja, duduk berbincang. Barulah kita dapat jawapan yang lebih tepat kan. So kalau seorang buat video, macam mana kita nak dapat persetujuan dekat situ kan. So orang ni cakap betul, orang ni cakap salah, orang ni cakap salah, orang ni cakap betul, susah. Jadi kita kena pertemukan orang yang pro forex dengan orang yang anti forex. Macam tu, okay? Alright. Nur Hisham, berniaga fizikal pun ada rugi, betul? Maltazam Azam, mata wang digital tak haram phone. Rid Majusim, betul tu coach. COVID-19 ni nanti jadi macam flu yang lain. Taun, kolera takkan hilang. Sebab dah ada vaksin tetap boleh dijangkiti. Cuma tahap 1 atau 2 sahaja tidak lagi boleh membawa maut. Betul tu, okay? Kita harap-harap dijauhkan lah. Alright, Muhammad Usamah, conclusion. Forex haram ke tak? Conclusion dia kita kena melihat kepada fatwa lah. Fatwa tu adalah
fatwa yang kita perlu ikut, okey. Tetapi apa yang kita bincangkan petang ni adalah hujah-hujah yang dibawa oleh orang yang mengatakan forex tu harus, dan hujah-hujah yang dikatakan oleh orang yang mengatakan forex tu haram. Okey, so kita just bincang-bincang, alright, dan akhirnya kita balik kepada fatwa kebangsaan mengatakan ia haram ataupun tidak patut syariah lah. After all, yang lain-lain kita terpulang pada masing-masing lah. Okey, alright. Okay, right. Tapi pada pandangan saya best jugalah, sebab orang yang pro forex ni mereka tetap berani menyuarakan pandangan mereka melawan mainstream. Okay, so fatwa kebangsaan ni kira mainstream lah, tapi mereka ni berani menyuarakan pandangan mereka. Itu yang menarik pada pandangan saya. Sebab tu saya tertarik untuk cerita-cerita pasal topik ni lah pada petang ni. Okay, alright. Siti Safura, mai Kelantan juga coach, InsyaAllah. Kelantan kita makan nasi kerabu Alright, Syed Hazan Rizwan, mungkin anti-vaksin dalam Malaysia ada 5% je coach. Boleh capai herd immunity lagi 80% rakyat disuntik vaksin, betul? Zawadi Razali, saya terus ke Langkawi, family trip bestnya. Masalahnya vaksin tak dapat lagi. InsyaAllah nanti kita dapat, okey? Nur Hisham, penat fikir teori vaksin bahaya menyebabkan kita dalam circle negatif, duduk situ je kajiannya. Buang masa fikir hal yang positif. Apa ni? Buang masa fikir hal yang positif, okey? Alright, saya nak baca sikit komen sebelum kita akhiri live petang ni. Okay, Muhammad Ibrahim, Abu Bakar, bukan senang nak jatuhkan sesuatu perkara tu haram terus. Tu sebab forex harus, sebab khilafiah. Lagi-lagi teknologi canggih sekarang. Betul tu. Ada banyak benda yang kita kena bincangkan, okay, sebelum kita terus jump to conclusion, okay? Waran je coach. Senang, betul. Muhammad Al-Amin, fatwa dah ada. Ujian duit memang begitu. Okay, right. Tapi itulah, memang ujian duit memang begitu. Tapi nanti kalau dah regulate, dia jadi harus pula. So semua yang duk berdebat, bergaduh dekat online, social media ni, dah tak tahulah macam mana. Okay, right. Okay, Muhammad Haris Hilmi, saya ex-trader forex sebab banyak hujah yang mengharamkan dari yang menghalalkan. So saya renung hati and decide untuk tinggalkan yang meragukan. Tapi melalui forex, saya pandai pergerakan chart and technical analysis. Jadi bila beralih ke trading saham, jadi senang. Okay, alright. So saya rasa itu sahaja petang ni. Okay, Nur Hisham, tu yang takut coach. Bila untung dan berganda diperolehi, nak tinggal pun dah serba salah nanti, perangkap syaitan. Alright, okay, right. Okay, jadi saya rasa itu sahaja petang ni, borak-borak santai bersama dengan saya, topik forex halal atau haram. Okay, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya dalam sesi live pada petang ni. InsyaAllah kalau ada masa kelapangan, saya akan buat live lagi bersama dengan anda. Petang-petang kita borak-borak santai sambil makan-makan, sambil minum-minum. Okay, nanti saya harap anda dapat join dan kita boleh borak topik-topik yang lain pula. Okay, alright, so terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. Okay, dan terima kasih juga kepada anda yang klik button share. Okay, kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Bye. Pakcik. Pakcik? Oh. Okay, bye.